untuk menguatkan iman. Dia tambah 50 hari. Ada yang tambah lagi. Datang pada yang moden sikit, ini banyak sangat, kita kurang pula. Maka kurang daripada 30 hari. Akhirnya tiada puasa. Siapa nak puasa sendiri-sendiri. Ataupun saya pernah bertanya kepada penganut agama ini, macam mana kamu puasa? Kami puasa menahan diri. Menahan diri daripada apa? Kalau hari ni saya tak nak bercakap, saya menahan diri daripada bercakap. Tak bercakap lah ini. Ya, kalau saya tak menyanyi, tak mau menyanyi, maka hari ni saya tak menyanyi. Itu dipanggil menahan diri. Itulah puasa dalam istilah agama-agama yang selain daripada agama Islam. Ada juga puasa yang dalam agama Hindu sebagai contoh, golongan vegetarian sebagai contoh. Mereka puasa, tapi puasa tidak makan daging, tapi tertarik minum. Lecikang makan, salad, apa nama kita panggil apa, salad makan. Jadi sedap benar lah puasa gitu. Itu puasa 60 hari boleh puasa. Tapi kita raikan, itu adalah pendapat mereka. Namun Islam datang dengan membawa ibadah puasa yang begitu sempurna. Merupakan syariat penutup. Merupakan ibadah puasa yang terbaik yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kenapa kamu berpuasa. Kerana ibadah ni kalau kita bahagikan dari sudut matlamatnya, tujuannya, ada yang berbentuk ta'abbudiyah. Kita serahkan diri, memang ibadat sungguh, jangan persoal kenapa mengapa. Dan yang kedua dipanggil ibadah mu'allalah, yang kita tahu asbabnya, yang ditunjukkan hikmahnya. Yang bersifat ta'abudi, sebagai contoh kita pergi Mekah. Kenapa tawaf itu 7 kali? Jangan tanya, sepatutnya tawaf ni 17 kali Ustaz. Itu orang muda. Kalau orang tu patutnya tawaf ni sekali je. Kenapa 7 kali, tak 8 kali? Macam kita solat subuh ni, jangan tanya kenapa 2 rakaat. Kerana Allah SWT tak suruh kita tanya, dan tidak dimaklum pun kenapa. Jangan tanya kenapa maghrib 3 rakaat. Jangan tanya kenapa bila kita menyapu khuf, sapulah di atasnya, tak sapu di bawah. Kerana agama ni kalau digunakan akal semata-mata, nescaya bila kita pakai khuf tu, orang Arab dulu dia pakai khuf dia pakai kasut daripada kulit tu. Bila nak berjalan ke padang pasir, dia ambil wuduk, dia pakai. Dalam tempoh 3 hari dia boleh ambil wuduk tanpa membuka kasutnya, dia sapu di atas je. Patutnya dari segi akal kita sapu di bawah tapaknya. Tapi agama bukan sekadar digunakan akal, dia adalah agama yang juga berpandukan kepada wahyu. Maka ibadah ni ada yang bersifat ta'abudiyah. Allah Ta'ala perintah, jangan soal jawab lagi. Allah Ta'ala suruh, kita yakin pasti ada hikmahnya. Allah Ta'ala beritahu, orang yang mencuri lelaki, pencuri perempuan, potong tangannya. Janganlah kita petikai, kenapa potong tangan, tak potong kepala? Nak suruh potong kepala pula. Orang berzina, hendaklah dia rotan 100 kali rotan. Kenapa rotan? Dia zina, patut potong anunya. Itu akal kita. Dulu kan ada dalam surat khabar heboh, bila dululah dalam 3-4 tahun lepas, dalam isu orang perogol ramai berkeliaran, maka dibuat perbincangan, seminar. Ada satu pandangan yang minta supaya disediakan engineer, arkitek, saintis mewujudkan satu cawat besi. Ni produk baru. Kerana akal manusia fikir kalau pakai cawat besi, nescaya orang lelaki tak mampu lagi untuk merogol, perogol ni. Cawat besi pakai mangga lagi. Jadi kita fikir cawat besi pakai, okey, logik juga akal manusia. Tapi kalau hilang kunci cawat besi itu, guna gaya, tak keletih. Jadi itu akal menjawab akal, dan dipermainkan oleh akal. Tetapi Allah SWT dah turunkan syariatnya. Jangan persoal, kita laksana dan kita yakin ada hikmahnya, dan asbabnya, hikmahnya insya-Allah akan muncul selepas kita melaksanakannya. Maka begitu juga dalam ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala nyatakan, maka ibadah yang kedua dia panggil ibadah muallalah, yang dinyata, yang disebut hikmah
dan asbab ataupun mengapakah disyariatkan. Maka ibadah puasa ni salah satu yang disebut hikmahnya, la'allakum tattaqun, semoga mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata juga, tak semestinya bila berpuasa tu dapat takwa. Tak semua orang dengan berpuasa dia dapat takwa. Ya, seperti solat. Tak semua orang yang datang solat berjemaah itu boleh mencegahnya daripada fahsyat dan munkar. Sedangkan solat itu innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu boleh mencegah daripada fahsyat dan munkar. Fahsyat itu maksudnya jenayah-jenayah berkaitan dengan seks, ya, khalwat, zina dan seumpamanya. Ada pun munkar yang selain daripada itu. Tapi ada juga orang yang semayang, dia mencuri. Ada juga orang yang datang solat berjemaah, dia minum arak. Ada juga yang datang solat, dia berzina. Ada juga yang datang solat subuh-subuh, dia mencuri. Datang subuh, sekarang perempuan datang subuh ni ramai. Ya, kalau dulu perempuan dia semayang asar je, ataupun semayang Jumaat je. Sekarang pencuri datang waktu subuh, maknanya sebelum subuh tu dia munajat dulu, ya Allah ampunkanlah, berkatilah usaha aku pada hari ni. Dia doa dulu. Ya, di masjid, sebuah masjid di Kuantan ni, ya, selepas waktu subuh ni, ya, waktu subuh perempuan datang, lepas waktu subuh, ya, seorang sahabat dia baru beli kereta Honda Accord, ya, letak luar pagar masjid. Ya, jadi bila dah lepas main subuh nak start kereta, nak gerakkan kereta, tiba-tiba bunyi macam ada tin berbunyi di belakang keretanya. Ya, lalu dia buka aja nak pergi tengok, perompak masuk dan terus larikan kereta Honda Accord-nya. Sampai sekarang tak jumpa. Sebab tu jangan pakai Honda Accord, pakai Camry. InsyaAllah tak hilang. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ya, maka Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan maqasidus syariah, matlamatnya dalam ibadah puasa ini, la'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa kepada Allah taala. Ya, jadi takwa ini telah dinyatakan, dihuraikan Al-Quran, yufassirul Quran. Apakah makna takwa itu sendiri? Kita baca dalam suratul Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Ta'ala terang siapakah yang dimaksudkan dengan orang yang bertakwa. Alif lam mim, itulah Al-Quran. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri pertama ialah beriman kepada perkara ghaib. Iman itu menjadi asas kepada takwa. Sebab itu kita hari ini, ya, kita nak iman dan kita nak tingkatkan kepada takwa kepada Allah SWT. Ya, kita nak gelap iman kita. Ustaz Nurul Iman tak apa dah, dia dah ada iman. Cahaya iman pula tu. Yang kita belum cahaya, kena gelapkan. Daripada iman kita tingkatkan kepada takwa. Dan ciri takwa yang pertama ialah beriman kepada perkara ghaib. Pahala di bulan Ramadan, perkara ghaib kan. Ya, kita datang sembahyang subuh pada hari ini, kita nak ganjaran apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ramadan ini adalah rahmat. Ramadan awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqu minan nar. Ramadan itu awalnya rahmat. Ya, sebab itu kalau kita lihat malam tadi, lambaian rahmat Allah Ta'ala itu sudah dicampakkan kepada seluruh orang Islam. Sebab itu masjid-masjid penuh. Ya, sebab itu AJK Masjid semalam bertungkuh lumus untuk menyediakan ruang solat, kerana dah tahu dah rahmat Allah Ta'ala itu akan tiba. Kita tak pertikaikan rahmat Allah, bahkan kita menerima, Masya Allah, Allah Ta'ala campakkan kepada siapa saja. Yang datang masjid, yang tak pernah datang masjid, yang solat, yang mungkin tak pernah solat, Allah Ta'ala campakkan rahmat. Ya, adakah kita datang semalam kerana makan? Tak ada makan. Adakah kerana duit? Tak ada duit. Masjid minta lagi duit, derma. Kita datang kerana apa? Kerana Allah. Hari pertama confirm kerana Allah.